Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan dan memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan kurnia, nikmat dan rahmat, kasih sayang yang Allah tumpahkan kepada kita, alhamdulillah kita masih terus mampu bersama, walaupun kita tidak bersama berkumpul secara fizikal, namun rasa kasih sayang dan mesra antara sesama kita masih terus dipupuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sanubari kita. Mudah-mudahanlah kita akan bersama-sama bersama dengan kelompok yang dipimpin oleh Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya terima kasih di atas kesudian dan kelapangan waktu para jamaah yang saya hormati sekalian untuk bersama-sama dalam bahagian yang kedua penghayatan kita pada surah Al-Asr, yang kedua terpendek dalam Al-Quran. Allah akan kita teruskan. Saya pada awalnya terus terang saya katakan saya ingin mengkhatamkan surah Al-Asr ini bermakna hanya 2 bahagian, tapi bila mana saya melihat bahagian yang diperkongsikan hari ini, slides-nya menjangkau kepada hampir 40 lebih, jadi saya fikir seeloknya dibagikanlah kepada jadi bermakna lepas bahagian insyaAllah minggu hadapan ada satu lagi bahagian surah Al-Asr juga, yang mana mudah-mudahan pembahagian-pembahagian seperti ini membolehkan kita mempunyai ruang untuk meluahkan idea, pandangan berdasarkan kepada pengetahuan, pengalaman masing-masing dan sebagainya untuk diperkongsikan. InsyaAllah antara yang akan sama-sama kita hayati dalam ciri-ciri amal soleh ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan kita sedia maklum bermanfaat ini dalam kalau sesi Zoom seperti ini bukan hanya setakat bermanfaat tu daripada satu orang saja, umpamanya pada diri saya saja, tidak, tapi sebaliknya ia boleh diperkongsikan daripada yang lain. Sebab kita maklumi secara bersama manusia ini kadang memikirkan satu penjuru tapi tidak dapat menjangkau ke penjuru yang lain. Mungkin melihat sesuatu ataupun memahami sesuatu daripada satu segi tapi bukan segi-segi yang lain, termasuklah 2 segi, 3 segi, 4 segi dan sebagainya. InsyaAllah saya akan share slide, dan terima kasih juga saya ambil kesempatan ni merakamkan kepada host kita Ustaz Zubair yang host pada sesi pagi ini. InsyaAllah saya akan share screen. Dah boleh nampak Cik Zari dah? Belum.
Dah ada? Ada, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nurullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah izinkan saya mengajak para jamaah kita meneruskan kembara kita pada firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang selalu kita membacanya secara bersama sebelum setiap kali pertemuan kita berakhir dengan perpisahan, surah Al-Asr ini, yang mana dalam sesi yang pertama minggu lalu kita, antara yang sempat kita berbincang adalah yang dapat saya simpulkan, antara hasil perbincangan sesi yang pertama adalah Allah Tuhan yang Maha Pengasih yang telah menciptakan manusia dengan sempurna, mengurniakan dua bentuk modal. Sebab ibarat Wal Asri ini surah yang memaparkan perniagaan kita di Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang tentunya ia adalah perlukan modal. Jadi dua modal ini pun diberikan oleh Allah secara cuma-cuma sebagai tanda kasih dan sayangnya Allah, yang mana akhirnya perniagaan yang perlu kita jalankan bermodalkan adalah umur dan akal kita. Inilah yang antara lain dapat kita simpulkan. Walhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Firmanullah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir. Bila Allah telah berfirman demi masa, Al-Asr itu sendiri memiliki beberapa tafsiran yang telah pun sama-sama kita hayatinya pada sesi yang pertama. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqq, dan mereka pula berpesan-pesan, berwasiat-wasiat bil haqq, dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah ayat yang terakhir, ayat ketiga yang agak panjang sedikit dalam surah Al-Asr ini, yang mana insya-Allah kita cuba hayatinya satu persatu. Sebab Allah menyatakan ada 4 perkara di sana, dan keempat-empat ini ia tidak boleh terpisah antara satu sama lain. Dengan adanya huruf waw yang berbaris atas, yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dan, bahasa Inggeris and, bukan END, bermakna ia dalam waktu yang sama orang yang beriman ini hendaklah beramal soleh. Dalam waktu yang sama dia beriman dan dia beramal soleh, dia hendaklah watawasau bil haq, saling berpesan-pesan dengan kebenaran, dan dalam waktu yang sama juga dia watawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. So ini 4 perkara untuk mengelakkan kerugian, rugi umur dan rugi akal. Kurniaan Allah, modal yang Allah berikan. Iman, amal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Kita menyelongkar penggunaan perkataan illah yang memulai ayat ketiga ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihat.
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Perkataan illah yang kita terjemahkan dengan kekata kecuali atau melainkan, dalam bahasa Arab ia disebut sebagai adatul istisna, alat untuk pengecualian. Kalau kita ambil contoh, saya suka makan buah-buahan kecuali illa durian. Dan illa durian. Apa yang ingin kita selongkar di sini, penggunaan illah bermakna kita mengecualikan apa-apa yang tertera kemudiannya daripada yang sebelumnya. Kalau ayat ini, saya suka makan buah-buahan. Maknanya, kalau dihidangkan kepada saya buah apple, saya makan. Buah pineapple, saya makan. Apple saya makan, pineapple pun saya makan. Cherry, apa bentuk cherry sekalipun, semua saya makan. Tapi yang saya tak makan adalah durian. Bermakna ini lumrah. Semua buku saya baca, kecuali buku cerita reka. Bermakna kita mengecualikan satu ataupun dua ataupun sedikit dari yang banyak. Saya suka makan buah-buahan, maknanya semua buah-buahan saya makan. Ini banyak. Kecuali durian. So durian itulah satu-satunya. Kalau saya nak tambah pun kecuali durian dan rambutan. Itu dua lah. Jadi maknanya pengecualian, perkataan yang datang selepas illa, adatul istisna ni, selalunya adalah sedikit berbanding dengan sebelumnya. Kalau kita pergi kepada ayat yang kedua, sekarang ni ayat ketiga kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, seterusnya. Ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Pengecualian yang ataupun apa yang terkecuali adalah al-insan. Sebab Allah tak memperkatakan yang lain. Allah perkatakan al-insan. Yang mana siang-siang lagi pada minggu, dalam discussion kita minggu yang lepas, SK Puan Haji Sari kita telah pun mencadangkan untuk mengecualikan jin daripada perbahasan kita ni. Jadi kita hanya fokuskan kepada makhluk yang bernama manusia, yang dikatakan al-insan. Kita dah bahaskan perkataan al-insan tu mufrad, maknanya singular. Tak mungkin membezakan ramai dari satu. Tapi membezakan ataupun mengecualikan satu dari banyak, dari ramai, itu lumrah. Al-insan, satu. Seorang manusia. Tak mungkin alladzina amanu, orang-orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya, ini adalah dikecualikan dari seorang insan. Maka sebab itulah kita telah pun sama-sama menghayatinya, memahaminya, bahawa kekata al-insan walaupun dia datang dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, bukan bermakna seorang insan, tapi ia merangkumi semua insan. Jadi semua insan ini telah pun kita makluminya bersama, orang-orang tak kira siapa dia, ustaz ke, sama ada ustaz tu dah start ke belum start ke, sama ada profesor ke, doktor ke, orang biasa ke, suri rumah ke, suami ke, prisoner ke, ataupun siapa saja,
semua tidak terkecuali. Yang terkecuali itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bila mana saya suka makan buah-buahan kecuali durian, maknanya durian saya tak makan. Mesti ada ke sesuatu yang menyebabkan saya tak makan durian. Mungkin kerana susah nak kopek ke? Mungkin kerana baunya ke? Wah, macam mau pengsan kata orang. Umpamanya. Ataupun kerana harganya. Whatever reason. Yang menjadikan durian itu adalah buah ataupun jenis buah-buahan yang saya tak makan. Tak kira apa jenis durian sekalipun. Selama mana namanya durian, tak makan. Sama ada ia diwajibkan, ia dibuburkan, dipengatkan, dipingatkan dan sebagainya, semua saya tak makan. Ni contoh aja. Contoh. Jadi bila Allah firmankan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, mesti ada ciri-ciri yang tertentu pada orang-orang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran ini yang dikecualikan Allah. Yang dikecualikan Allah dari orang-orang yang merugi. Di sinilah jamaah yang saya hormati sekalian, yang menjadikan sesi kita ini nampaknya perlu kita bagi dua. Sebab satu sesi saja, dan kalau ia datang daripada satu hala saja, macam rasa macam kurang menarik dan kurang memadai. Itu yang pertama. Kedua, Allah berfirman illal ladzina amanu. Dalam Al-Quran bila diterjemahkan orang-orang beriman, ia datang dalam dua bentuk. Kalau ditujukan kepada muzakkar lah, orang-orang lelaki, gentleman. Kalau dalam WhatsApp yang diberikan oleh Tuan Haji Farouk, Tuan Haji Farouk ke Zarida, prisoner dan sebagainya. Perbezaan antara allazina amanu dengan al-mu'minun. Ada tak perbezaannya? Kalau tak ada beza, bermakna ayat ini boleh kita sebutkan, ini kalau bukan nak ubah suai Al-Quran, jauh sekali. Contohnya sajalah daripada sudut bahasa. Illal mu'minin ataupun illal mu'minun. Okeylah, kalau kita tak nak kita langgar undang-undang peraturan bahasa Arab ni, illal mu'minun wa amilus solihat dan seterusnya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman illal ladzina amanu, sedangkan kedua-duanya alladzina amanu dengan al-mu'minun, kedua-duanya kita terjemahkan sebagai orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin ini sudah pastinya dalam kaedah bahasa Arab, kalau lafaznya muzakkar, masculine, ia boleh merangkumi lelaki maupun wanita, lelakis dan wanitas. Tapi kalau lafaznya lafaz feminin, muannas, dia hanya merangkumi wanita saja. Kita kalau datang ke sebuah tempat di mana tempat itu semuanya Cik, just pinjam nama aja. Cik Timah ada, Cik Tijah ada, Cik Tipah ada, Cik Lijah ada, Cik macam-macam lah. Semua feminin. So kita beri salam, Assalamualaikum. Perkataan kunna ditujukan kepada wanita semua.
Tapi kalau ada di sana, umpamanya lah, Cik Tipa, Cik Tija, Cik Ma, Cik Nya, Cik Lah, Cik macam-macam semua ada. Terselit seorang aja. Umpamanya lah, pinjam nama, Pak Usop ke apa ke. Pak Usop boleh ada. Pak Usop pun ada kat situ, bukan nak menyebuk, temankan isteri dia, umpamanya lah. So, kita wajar memberi salam, Assalamualaikum. Tak boleh kunna lagi sebab adanya seorang lelaki. Ini kaedah bahasa Arab lah sebagaimana yang kita dah makluminya pun bersama. Jadi bila Allah firmankan allazina amanu ataupun al-mu'minun, dia merangkumi al-mu'minun dengan mu'minat. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Namun ada di sana firman-firman Allah mengulangi orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan. Ada. Tapi bukanlah masanya sekarang ini untuk kita membincangkannya. Apa yang ingin kita lihat, kembali kepada persoalan, apa perbezaan antara allazina amanu dengan al-mu'minun? Kekata al-mu'minun, isim fa'il. Ismu fa'il. Sedangkan allazina amanu, dia daripada dua rangkuman ataupun dua potong kalimat, dua patah kalimat. Allazina isim mausul, amanu fi'il madhi. Yang mana ikut kaedah bahasa Arab, setiap isim mausul mesti ada jumlah yang kembali kepadanya. Dan dhamir a'id, ganti nama yang kembali kepadanya. Kalau kita perhatikan ayat ketiga ini dan banyak ayat seperti ini. Bila Allah firmankan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Sama juga seperti kalau saya katakan saya telah pergi. Ayat lengkap. Tapi masih boleh timbul pertanyaan. Pergi mana? Saya telah tiba. Ayat lengkap, tapi masih boleh timbulkan persoalan. Tiba dari mana? Jadi bila dikatakan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Tapi bila dikatakan allazina amanu, orang-orang yang beriman, masih di sana ada seakan-akan perkataan yang tak tersebut. Beriman dengan apa? Itu yang tak banyak, boleh dikatakan banyak acap kali Allah berfirman dengan menggunakan allazina amanu, allazina amanu, allazina amanu. Terhenti kat situ. Jadi di sini menunjukkan antara lain ia memberi maksud orang-orang allazina amanu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mengukuhkan iman dia. Mengukuhkan iman dia. Dan iman ini insya-Allah akan kita perbahaskan. Sesuatu yang bertambah dan berkurang. Sesuatu yang naik dan turun. Naik, masya-Allah. Asyik nak ngaji aja. Asyik nak solat aja. Tapi bila mana kalau dia merundum, dia turun, apatah lagi kalau dia menjunam, kadang imam baca wal asri ni, surah kedua yang terpendek dalam Al-Quran ni pun dirasa panjang. Ini imam apa ni? Solat maghrib jangan panjang-panjang lah. Kenapa bawa surah wal asri? Kenapa tak bawa inna a'taina? Lah, dah pendek nak pendek lagi. Contohnya ajalah. Jadi ada di sana faktor-faktor usaha yang dibuat. Jadi inilah insya-Allah yang akan kita bahaskan nanti. Panjang lebar mungkin.
Sementara al-mu'minun dah memang dah. Maknanya al-mu'minun, dasar-dasar iman tu dah memang ada. Namun dasar-dasar iman dah memang ada bukan bermakna dia dah ada, dia tak perlu disemai, tak perlu dipupuk, tak perlu diperkukuhkan, tak perlu ditambah. Tidak. Sebab lebih memerlukan kepada usaha untuk mengukuhkan. Jadi kalau al-mu'minun, isim fa'il, maknanya orang yang beriman. Maknanya dah memang iman itu ada. Beriman dengan Allah ada. Dah ada. Ini contoh contoh yang very simple yang dapat kita hayatinya buat masa ni. Iman kepada Allah dah ada. Dan salah satu di antaranya adalah iman kepada Allah ini adalah dia beriman bahawa Allah ini melihat apa saja yang dia buat. Mendengar apa saja yang dia cakap. Tapi kadang-kadang dia pun terlepas. Jadi dia memang beriman, al-mu'minun. Tapi bila mana terlepasnya, alamak aku ni tadi cakap, patut ke aku cakap dengan Pak Ali ni kan? Dia kan lebih tua daripada aku. Contoh je. Dia kesal, dia insaf. So inilah allazina amanu. Adanya usaha yang sentiasa. Sebab itulah Rasulullah SAW sendiri memberikan bayangan. Orang mukmin itu adalah orang yang hari ininya lebih baik dari semalam. Rasulullah tak kata orang Muslim, tapi orang mukmin. Orang mukmin tidak beriman kepada Allah ketika ia berzina. Dan sebagainya. Maknanya iman ketika itu terbang. Dan sebagainya. So ini secara ringkaslah perbezaan antara allazina amanu dengan al-mu'minun. Sebab itu kalau kita perhatikan, biasanya allazina amanu terganding dengan wa'amilus solihat. Perlunya ada usaha, perlunya ada amal. InsyaAllah ini akan kita perkatakan selepas ini. So, balik kepada apa yang kita lihat tadi ayat ketiga. 4 perkara bagi syarat untuk mengelakkan kerugian, rugi umur dan rugi akal, bahkan rugi segala-galanya. Allazina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabar, berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang saya pasti nota tadi telah diberikan, dan terima kasih Cik Zarida atas perkongsian nota ni, walhamdulillah. So kita pergi satu persatu insya-Allah. Apa makna iman? Apa makna iman? Secara umumnya kalau kita perhatikan, para ulama kita ada 3 pendapat. Yang pertamanya adalah hati membenarkan. At-tasdiqu bil qalb. Hati membenarkan. Mengiyakan. Mengakuinya. Kemudian lisan membuat pengakuan. Adanya kalimah syahadah. Minta maaf lah, ini macam topik SD je. Sekolah dasar orang Indonesia. Primary school. Tapi kita ingin selongkar balik. Selain daripada pengetahuan kita dah memang sedia ada tentang bab ini. Apa makna iman itu. Dan unsur yang ketiga adalah anggota badan mengamalkan. Wa amilus solihat. Dia kalau hanya setakat apa yang ada dalam hati, lisan membuat pengakuan, ya betul, tapi tak ditunjukkan oleh anggota tubuh badan, maka itu tak dikatakan iman. Dan ini merupakan ini merupakan pendapat yang punya sikit, yang ini ambil sikit
merupakan pendapat majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam-imam 4 mazhab kita pun, Syafi'i, Maliki dan sebagainya, hatta Maturidi, Hasan al-Basri dan sebagainya, semua dengan pendapat ini. Namun ada juga beberapa pendapat daripada ulama mazhab Hanafi. Salah satu pendapat daripada Imam Al-Maturidi bahawa hati membenarkan, lisan membuat pengakuan, itu aja. Anggota badan mengamalkan bukan termasuk dalam iman. Dalil mereka, hujah mereka adalah kerana contohnya macam ayat ni lah. Kalau ia merupakan anggota badan mengamalkan, Allah tidak berfirman kemudiannya wa amilus solihat. Tapi bila mana Allah mengatakan illal ladzina amanu, kemudian selepas alladzina amanu wa amilus solihat, maka amal itu sendiri bukan merupakan unsur dalam iman itu sendiri. Jadi iman cuma hati membenarkan dan lisan membuat pengakuan. Pandangan yang ketiga, cuma setakat hati saja yang membenarkan. Dan ini pendapat orang-orang mostly adalah orang-orang dalam mazhab Zahiriyah dan orang-orang mazhab Jabariyah. Yang makna mereka ini hati membenarkan saja dah ada iman lah tu. So, ini sedikit pencerahan sekaligus mengembangkan apa yang telah pun kita fahami sebelum ini. Daripada awal lagi kita belajar kat mana-mana kelas ke, kat mana-mana madrasah ke dan sebagainya. Di samping itu yang ingin kita lihat bak sebatang pohon. Ini pernah kita bahaskan dalam beberapa pertemuan kita di surah-surah yang lain. Rajah, pokok, image yang sama ini juga kita guna pakai. Sebagai memberikan gambaran, iman adalah sesuatu kalau dalam sebatang pohon tu yang tak dinampak, yang tak terlihat. Yang tak terlihat pada sebatang pohon itu adalah akarnya, foundationnya. Akarnya kuat, batang pokok yang macam punya gemuk, punya besau, akan berdiri kukuh. Kadang-kadang nak menebangkannya pun susah. Tapi kalau akarnya dah tak kuat, akarnya dah mati, daun-daun yang berguguran tidak akan silih berganti. Dia tidak akan menumbuh dan mengeluarkan branch ataupun cabang yang baru dan sebagainya. Jadi asas tu adalah yang terpenting. Oleh itu, iman, sesuatu yang merupakan dasar ataupun asas, foundation ni, ia memerlukan kepada amal, tindakan yang diyakini. Bukan sekadar itu saja, amal tindakan yang diyakini ini perlu diteruskan dan berterusan sehingga menjadi sebahagian dari gaya hidup. Umpamanya, ni contoh entah contoh ni betul ke tidak, wallahu alam. Pasal tadi dah pasal contoh makan durian kan. Kita tak makan durian, nak bawa contoh makan durian.
Macam kelakar seram pula. Yang ada orang, dia bila dah makan sesuatu benda yang pedas, kepedasan, dia nak hilangkan pedas, caranya dia minum air sejuk. Ada orang bila makin sejuk, makin pedas dia rasa, dia minum air panas, macam nak terbakar lidah. Tapi ada pula orang jenisnya yang unik sikit. Kalau dah kepedasan sangat, nak hilangkan pedas, makan durian. Dan bila dia cuba, betul lah, makan durian dapat menghilangkan pedas. Please, jangan cuba. Sebab tu saya katakan, ni contohnya, contoh daripada orang tak makan durian. Entah, contoh ni boleh diguna pakai ke tidak. So, dia cuba makan durian, immediate hilang. Hilang kepedasan, rasa pedasnya tu. So dia akhirnya yakin. Pada awalnya dia tak ada, tak tahu. Dia cuba yang lain, macam tadilah, pedas tu dia makan, dia minum air panas pun tak jalan, sejuk pun tak jalan juga. Dia cuba makan cili pun tak jalan juga, makin tambah lagi ada. Dia cuba makan durian, jadi pula. So menjadi satu amal tindakan yang diyakini. Dan setiap kali dia makan pedas, merasa kepedasan, dia akan standbykan durian. Setiap kali. So menjadi satu tindakan yang berterusan. Ini asam pedas makna ni bukan main punya pedas. Dia pakai cili api Thailand mari punya. Jadi dia tahu kalau makan selalu kepedasan. Dia tambah pula dengan cili padinya, cili merahnya, cili jeruknya, cili serbuknya, macam-macam cili ada. So, dia sebelum nak makan tu, dia pastikan durian ada di sisi dia. Sebab lepas makan kepedasan, dia akan cari durian. Dia menjadi sebahagian daripada gaya hidup dia. Dan akhirnya menjadi suatu yang dapat membentuk sikap berdirinya sebuah syakhsiyah, peribadi. Orang yang beriman begitulah. Dia tahu setiap kali aku bila merasa kesedihan, orang lain tak dapat nak menghilangkan kesedihan aku. Orang pujuk lah, kawan baik hantar WhatsApp komedi lah, hantarlah cerita Tiga Abdul ke apakah, masih tak dapat menghilangkan kesedihan. Dan ia yakin bahawa yang hanya dapat menghilangkan kesedihan hanyalah Allah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Seperti mana kata Nabi Allah Yusuf, aku mengadu aja kepada Allah. So ini akan menjadi satu gaya hidup dan membentuk peribadinya. Dia tahu sesuatu yang menyebabkan kesedihan itu adalah daripada mungkin kesilapan dia, tapi itu adalah atas kehendak Allah dan dia merayu kepada Allah. So ini macam dikatakan tadilah, allazina amanu, yang sentiasa berusaha. Dasar iman tu dah ada. Dia akan sentiasa berusaha. Saya pun tak pandai bercocok tanam. Tanam pokok selalu tak jadi. Kalau tanam orang dulu-dulu masih kuat, turun ke bawah dan sebagainya mungkin lah.
pun tak jadi juga. Kadang-kadang kita nak cantikkan kita punya pokok tu, daun-daunnya. Nanti kalau keluar bunga, tak kira lah bunga raya ke, bunga puasa ke, bunga apa sekalipun, nak kena trim daun-daunnya. Ada kan setengah-setengah pokok macam tu. So, begitulah. Sehingga ia menjadi satu penghiasan dalam hidup kita. Ia perlu diusahakan, perlu dicari. Dan inilah menjadi satu attitude dalam kehidupan kita, insya-Allah. Inilah yang akhirnya diwarnai dengan kemanisan iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang cukup masyhur, ada 3 perkara, jika mana 3 perkara itu ada pada yajid halawatal iman, maka dia akan merasakan halawatal iman, kemanisan iman, bukan kemanisan iman. Ini agak orang Aceh ke apa tulis. Pertama, Allah dan Rasulnya, ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bukan tak boleh sayang kepada seseorang, tapi sayang kepada seseorang, Allah mesti lebih daripada. Sebab kita sayang pada seseorang, seorang yang kita sayang akan pergi. Seorang yang kita sayang, mungkin satu hari kita akan benci. Mungkin orang yang kita sayang, orang itu sendiri akan benci kita dan sebagainya. Tapi Allah tidak. Rasulnya tidak. Mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Ini pun sukar nak dilaksanakan. Suka sesuatu, suka seseorang semata-mata kerana Allah. Kerana Allah. Sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita lihat, Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun ketika itu telah menguasai Mesir dan menyatukan Mesir ke dalam empayar Islam pada ketika itu, sebab beliau telah menguasai Syam, sebahagian daripada Syam, hanya sebelum Baitul Maqdis, sebelum dapat menguasai Baitul Maqdis yang masih berada di tangan orang-orang Rom. Ia dah berjaya menyatukan antara Syam dengan Mesir. Masa umur yang diambil begitu lama. Beliau masih belum berumah tangga. Tak ada seorang wanita pun yang berjaya menarik perhatian dia. Namun setelah ia berfikir panjang, akhirnya ia memilih seorang wanita yang mengagumkan dirinya. Dan bila wanita itu kemudiannya bertanya kepadanya, mengapa dalam banyak wanita yang lebih muda daripadamu, engkau memilih seorang wanita yang lebih tua daripadamu? Apa dia jawab? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menjawab, aku menyintaimu kerana Allah. Yang ia kahwin adalah janda kepada pendahulunya, Imaduddin Al-Ayyubi, isteri kepada Imaduddin Al-Ayyubi, yang boleh dikatakan ibarat macam kakak lah kepadanya pun. Imaduddin Al-Ayyubi memang pakciknya kan. So
Mencintai seseorang itu tidak menyintainya kecuali kerana Allah. Dan ini mungkin sukar. Tapi tidak mustahil dapat diusahakan. Marah kerana Allah, benci kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah. Dan macam ada orang tu dia send satu message, dia katakan, apa kata dia? Kita masakkan suami kita adalah kerana cinta kita kepadanya kerana Allah. Dan sebagainya. Benci untuk kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkan darinya. Ayyakraha ayyauda bil kufri, kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya, seperti bencinya ia ayyuqzafa finnar, jika dicampakkan ke dalam api neraka. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. So inilah puncak keimanan. Namun kita sedia maklum, puncak keimanan doesn't mean kita dah berada di puncak, kita tidak akan turun. Kita tak mungkin jatuh. Kita tak mungkin akan tergelunsur ke bawah. Tak. Kapan-kapan pun. Seorang rahib yang mana kuat imannya, kuat takwa dan ibadahnya, akhirnya mati berpunca daripada ia ini minum arak setelah digoda oleh iblis, minum arak, kemudian dia berzina, dan akhirnya untuk menutup dia membunuh wanita tersebut. Kisah yang biasa kita dengar. Walhamdulillah. Dan inilah iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, iman bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi bertambahnya iman adalah kerana kepatuhan dan ketaatan kita. Berkurangnya pula adalah kemaksiatan. Kita sedia maklum, dasar perkataan maksiat ini yang berlawanan dengan ta'ah, taat. Apa yang Allah suruh buat, itulah taat. Apa yang Allah suruh tak buat, ini bukan buat yang dilarang. Baru yang Allah suruh tak buat, itu maksiat. Itu perkataan maksiat lah. Sebahagian orang kita faham kalau maksiat ni terkait dengan apa, macam nak tackle perempuan, itu maksiat umpamanya lah kan. Bukan hanya setakat itu aja. Hal-hal yang terkait dengan perbezaan gender, tidak. Apa saja yang Allah perintahkan kita buat, itulah taat. Yang tak buat, itulah maksiat. Imam Ahmad bin Hanbal pula, murid Imam Asy-Syafi'i ini, pendiri mazhab Hanbali, menyatakan iman bertambah dengan sebab melakukan amal dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal. Tinggalkan amal saja tu dah menyebabkan iman tu berkurang. Belum lagi buat maksiat, baru tinggalkan amal tu. Ini kalau dipetik dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih. Dan Imam Bukhari sendiri membuat pengakuan, aku telah bertemu dengan lebih 1000 orang ulama dari pelbagai penjuru negeri, di mana aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahawa iman itu adalah perbuatan, perkataan dan perbuatan yang boleh bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Ala harfin, maknanya tak tetap, tak konsisten. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, dan bila kalau pula ditimpa kesusahan, fitnah ni, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Khasirat dunia wal akhirah. So, secara jelas Allah firmankan, khasirah, rugilah ia di dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dengan sikap itu rugi apa? Itulah kerugian yang terang nyata. So tidak tetap. Ini yang nak tetap ni lah yang ramai manusia yang gagal. Dan orang yang paling rugi amal perbuatannya, amal usahanya. Dari surah Al-Kahfi, Allah mendedahkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi, paling rugi amal perbuatannya? Paling rugi amal perbuatannya. Maknanya dia amal, dia buat, tapi amalnya itu rugi. Bukan tak buat, dia buat. Orang yang allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya. Dhalla sa'yuhum, tersesat ataupun sia-sia usahanya. Usaha dia buat. Dia buat, dia berusaha, tapi usahanya sia-sia. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Itulah macam kita sebutkan tadi, lakukan, dia buat, tapi dia menyangka yang dia buat itu betul, yang dia buat itu baik, tapi sebenarnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka lah orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan akan pertemuan dengannya di akhirat nanti. Fahabitat a'maluhum, oleh itu gugurlah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Zalika jazaohum jahannam, mereka lah yang bersifat demikian, balasannya neraka Jahannam. Bima kafaru, disebabkan mereka kufur ingkar. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Ini ayat 103 hingga 106 surah Al-Kahfi. Ayat ini pun pernah kita bincangkan dalam salah satu sesi kita pada surah-surah yang lepas. Yang mana kita dapati bukan hanya setakat kita tujukan ayat ini kepada bima kafaru ni, kepada orang-orang kafir. Oh, kita ni Muslim dah, bagus dah. Tak. Kita harus melihat kafaru ni, kufur ni bukan hanya setakat dalam bab-bab akidah. Hatta bab-bab syariat pun. Dan sebagainya.
Jadi iman, amal soleh ini bergandengan. Dan ini telah pun sama-sama kita hayatinya. 5 dasar amal soleh ini, bagaimana sesuatu amal itu dikira soleh? Pertamanya mesti pelakunya seorang Muslim. Orang kafir yang bukan non-Muslim buat, tak dikira amal soleh walaupun dia mak saleh. Mesti orang Muslim. Sebab dasar Islam lah. Kedua, ikhlas. Bab ini yang payah ni, yang berat ni. Ikhlas hanya dinilai oleh Allah. Hari ini yang kita lakukan mungkin ikhlas. Tapi kadang-kadang boleh jadi tak ikhlas. Kita waktu sayang-sayang dengan suami kita masakkan dia ikhlas. Tapi bila mana dia nyakitkan hati kita masakkan dia tak ikhlas. Walaupun bumbunya sama. So ikhlas ni tak dapat dinilai oleh sesiapa pun. Menepati syariat. Selalu disebutkan, agama kita bukan agama Robin Hood yang boleh rompak harta kaum yang lain untuk membantu kaum sendiri dan sebagainya. Macam kita sebutkan, tak silap kita dalam 1-2 pertemuan yang lepas, salah seorang penyair di zaman jahiliyah daripada kabilah Absin, selain daripada Antarah Ibnu Shaddad, beliau adalah Urwah Ibnu Ward. Urwah Ibnu Ward ini seorang penyair dan pahlawan. Namun niatnya baik. Apa dia buat? Dia suka merampok kafilah-kafilah dagangan semata-mata untuk membantu orang-orang fakir dan miskin daripada kaumnya. So, macam Robin Hood lah. Dan dia bangga dengan apa yang dilakukan ini dalam syair-syairnya. So, Islam tak dapat menerima demikian. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat kita baik, tujuan kita baik, cara pun nak kena betul lah. Mendapati syariat. Ia memberi manfaat. Memberi manfaat. Sama ada manfaat itu kepada diri sendiri, mentelah lagi manfaat itu kepada orang lain. Kalau tak beri manfaat, apa yang dibuat, apa yang dicakap, setidak-tidaknya equal lah. Tapi tidak mendatangkan mudarat. Maknanya kalau mendatangkan mudarat lagi worse. Dah lah tak buat. Bila buat, memudaratkan pula. Betul Rasulullah berkata yang baik saja, qul khairan, berkata yang baik saja, auliyasmud, ataupun diam. Kalau tak dapat memberikan kata-kata yang baik, yang membawa manfaat, diam. Jangan keluarkan kata-kata yang buruk, yang lebih memudaratkan. Itu lagi worse. Dan mutaba'ah. Nah, ini mutaba'ah pernah kita bahaskan. Tak mengapalah, mungkin ada di antara kita yang belum sempat join kelas kita yang di Masjid Kampung Siglap waktu kita membincangkan mutaba'ah ini. Ini terkait mutaba'ah ini jika terkait ibadah khusus. Kita maklumi ibadah kita ini dua bentuknya. Ibadah khusus iaitu ibadah-ibadah yang rutin, seumpama solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dan sebagainya.
dan ada juga ibadah umum. Ibadah umum ni umpamanya kita tolong orang, umpamanya macam tadi kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan sebagainya, apa sajalah. Jadi yang terkait dengan ibadah khusus ini perlu ada syarat mutaba'ah. Mutaba'ah ini baik dalam bentuk sebab. Apa yang kita buat, apa sebab dia. Dia tak boleh, mutaba'ah ini maknanya senang cakap, kena ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Sunnah baginda. Jika ibadah khusus ni. Nak dirikan solat, ni. Nak puasa, begini. Dan sebagainya. Apa pasal semalam kau puasa? Puasa hari Ahad. Puasalah hari ni, hari Senin. Semalam kan aku punya birthday. So, nawaitu sauma an birthday lillahi ta'ala. So, puasanya kerana sebab menyambut hari lahir. Jadi, ini tak boleh lah. Kena mutaba'ah ikut cara Nabi. Mana Nabi ada puasa ni semua. Sebab itu tak disunatkan pun, malah bercanggah pun orang yang berpuasa yang dia meyakini 12 Rabiul Awal tu hari kelahiran Nabi, dia berpuasa. Even hari Ashura kalau dia berpuasa pun kerana apa? Sebab Saidina Hussein dipancung pun tak kena. So sebab ataupun tujuan kita ini melaksanakan sesuatu ibadah itu kerana apa? Ini nak kena ikut Nabi sunnah yang ditunjukkan oleh baginda. Bilangan Nabi tunjukkan. Bilangan solat yang kita buat. Bilangan puasa yang kita lakukan dan sebagainya. Kalau ada terkait dengan adat, bilangan. Pak Imam bila nak mendirikan solat maghrib, ini bukan zaman Covid lah, zaman biasa. Ia mengumumkan kepada para jemaah. Tadi saya mendapat berita yang ustaz kuliah maghrib kita tak dapat hadir sebab beliau kurang sihat. Kita doakan, insya-Allah kita boleh panjangkan solat maghrib kita menjadi 7 rakaat. Tak boleh lah. Suka-suka je. Imam macam ni nak kena tembak. Solat maghrib tetap 3 rakaat. Tak boleh suka-suka kita nak menambah-nambah. Cara kita. Cara sesuatu ibadah. Kalau kita berwuduk tu, kita mulakan dengan basmalah, dengan basuh tangan, kita kemudian basuh muka kita, kemudian tangan kita. Ini cara-caranya lah. Tak boleh kita dahulukan dengan basuh apa? Basuh muka dulu baru basuh tangan dulu baru basuh muka. Jenis ibadah yang kita lakukan ini kalau terkait dengan sesuatu jenis, umpamanya lah kalau melaksanakan ibadah korban, kambing disembelih, tak boleh korban ayam, ataupun kebetulan ada piara arnab ke apa ke, sembelih arnab, ataupun yang ada piara hamster ke apa, sembelih hamster. Allah, kalau kambing tu dengan nilai hamster, agak hamster ni kalau 20 ekor cukup lah umpamanya kan. Sembelih 20 ekor hamster, tak boleh. Kalau ia terkait dengan masa, sesuatu ibadah itu, ada masa-masanya tertentu. Dah tahu, kalau dah masuk zuhur, dah tak ada lagi solat duha.
Duk yang pergi solat duha lepas zuhur apa pasal? Umpamanya lah kan. So masa dia tak kena. Begitu juga dengan tempat. Begitu juga dengan tempat. Solat, sebagian ulama menyatakan solat tahiyatul masjid boleh dilakukan di pekarangan masjid. Boleh. Dengan syarat saf itu bersambung. Jamaah tu dah penuh, maka kalau saf bersambung, tak ada yang putus, depan semua dah penuh, ruang solat, masjid semua dah penuh, kita masih boleh solat sunat tahiyatul masjid di pekarangan masjid. Sebagian ulama menyatakan boleh. Sebagian ulama lebih tegas katakan tidak. Tempat itu kalau dah bukan namanya masjid, tak boleh. Whatever lah tempat juga memainkan peranan. So ini mutaba'ah. Ini nak kena benar-benar mematuhi. So kita tak boleh ikut hukum akal kita. Ginilah. Macam contoh tadi, bilangan tadi. Daripada kita habiskan masa kosong-kosong gitu aja, tak ada apa-apa buat pengisian, yuk kita tambah bilangan solat, rakaat solat. Contohnya aja. Tak boleh. Agama kalau mengikut akal, macam Sayyidina Ali katakan kan, niscaya yang dibersihkan khuf tu, sepatu tu, adalah bahagian tapaknya, bukan bahagian atasnya ketika berwuduk. Tapi yang disapu tu bahagian atas, bukan bahagian tapak. Padahal tapak tu untuk kita melangkah, berpijak. Yang mungkin kotor. Dan sebagainya. So inilah. Ikut suka hati, pandai-pandai. Kaum wanita jadi imam. Dan sebagainya. Dia nak boleh jadi imam, tak kisah. Kalau Cik Ida jadi imam, bagi Jaiton ke apa ke, okey. Tapi kalau seorang wanita tu menjadi imam bagi jemaah yang di belakangnya adalah lelaki, ini tak ditunjukkan oleh Nabi pun. So kita tak boleh ikut suka-suka hati kita. Okay. Imam Abdul Razak As-San'ani meriwayatkan suatu kisah. Kita lihat indahnya kisah ini. Daripada seorang tabi'in. Tabi'in ini bernama Sa'id bin Al-Musayyab. Di mana pada suatu hari beliau melihat ada seorang laki-laki dah habis solat fajar, solat subuh ni, dia solat sunat yang lain. Dia mengulangi-langi solat setelah terbit fajar. Melihat hal itu, Sa'id pun melarangnya. Jangan buat lah. Orang itu kemudian berhujah. Wah, pandai pula tu. Apakah Allah akan mengazabku kerana solat? Yang aku buat ni aku solat tau. Bukan aku buat maksiat. Ataupun aku duduk bengong-bengong gitu aja. Sa'id pun dengan penuh hikmah menjawab, La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Kamu tidak akan diazab kerana kamu solat, tetapi Allah akan mengazabmu kerana engkau menyalahi ajaran Nabi. Khilafis sunnah. Berlawanan ataupun menyalahi sunnah Nabi. Nabi tak ajarkan demikian. Tunggu lama sikit, zikir ke apa ke, baca Quran ke apa ke, lepas tu sambung dengan solat duha. Ini boleh dipetiklah daripada kitab Al-Musannaf, jilid yang ketiga di muka surat 25. Dan tadi disebutkan antara 5 dasar amal soleh ini adalah memberi manfaat kepada diri dan manusia lain. Dalam hadis yang biasa kita dengar, seseorang itu terputus amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang dimaksudkan sedekah jariyah ini yang
berterusan, yang sambung menyambung. Ini dalam surah At-Tin pernah kita bahaskan, iaitu sebagai ajrun bermamnun, yang tidak putus-putus. Ataupun ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. So ini adalah amalan-amalan yang tidak akan terhenti dengan kematian seseorang. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, innal fadla bi nafsil amal wa jaudatihi la bi qadrihi wa kasratih. Sesungguhnya keutamaan sesuatu amalan itu terletak pada kualitas amalan itu, kualiti dia, bukan hanya kadar dan jumlah banyaknya, kuantitinya, tapi kualitinya. Itulah termasuk amal-amal baik dalam bentuk yang dikatakan ibadah umum, apatah lagi dalam bentuk ibadah khusus. Dan ini pernah pun kita bahaskan bahawa amal kita, kerja kita, work kita ini perlu smart lah. Bukan setakat hard saja. Jika kamu bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, itu lebih baik bagi kamu daripada beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sebab bila beramal dengan ilmu, dengan dasar ilmu ni, kita tahulah bahawa yang ini benar, yang itu salah. Macam lelaki tadilah dalam riwayat Sa'id Al-Musayyab tu, bin Al-Musayyab, yang melarang laki-laki yang mengulang-ulangi solatnya selepas terbit fajar. Sebab menyalahi sunnah. Dan ini pun telah kita bahaskan sebelum inilah. Biar ibadah kita ini smart. Bukan hanya setakat ibadah itu kita buat suka-suka je. Mesti atas dasar ilmu pengetahuan. So inilah, kalau kita perhatikan, saya henti di sini. Dalam bahagian yang kedua, iaitu bila memperkatakan ayat 3, illal ladzina amanu dan wa amilus solihat. Yang kedua-dua ini amat berganding antara satu sama lain, insya-Allah. So sekarang ni saya persilakanlah, kalau sekiranya ada pandangan, perbincangan yang ingin sama-sama kita hayatinya, kita perkatakannya, kita persilakanlah untuk unmute-kan mic yang ingin memberikan pandangan ataupun ada kemuskilan ke apa ke yang ingin ditanyakan, dipersilakan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini berkenaan dengan iman ni. Ada tak gandingannya dengan akhlak kita? So apa saya baca satu kisah berkenaan dengan sahabat Nabi yang punya iman yang kuat, teguh. Tapi oleh disebabkan akhlak, dia tu dibinasakan kerana akhlak dia yang kurang baik. Agaknya Ustaz tahu juga cerita ni, pasal nama dia saya terlupa. Saya ingat yang ceritanya tu begini, berkenaan kehilangan, berkenaan dengan shield perang. Satu bahagian perang tu hilang, dia yang mengambilnya. Sahabat ni yang mengambilnya. Dah lepas tu, bila orang dah tahu, dah heboh benda ni hilang, jadi dia ambil, dia sembunyikan dan ditaruhkan dekat rumah seorang Yahudi.
Okay. Bila ditaruhkan kat rumah orang Yahudi ni, dan dia berkomplot dengan kawan-kawannya menuduh orang Yahudi ni yang mengambil benda ni. Dan hinggakan masa tu Nabi seakan-akan termakan dengan kata-katanya, kan, sebab pengakuan dia katakan dia tu orang Islam tak akan nak buat perkara macam itu. Dia kata tentu sekali orang Yahudi yang bukan Islam yang melakukannya. Jadi ni Nabi dapat wahyu daripada Allah SWT mengatakan benda ni apa yang sebenarnya berlaku lah. Jadi perkara tu saya minta Ustaz pertimbangkan ada tak unsur-unsur mengapa akhlak tu begitu penting untuk keimanan. Okay. Ya. Terima kasih Tuan Haji Ahmad. Ada teman-teman yang nak berikan pandangan dalam apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji Ahmad? Saya kurang pasti Tuan Haji Ahmad tentang cerita tu, tentang kisah tu. Saya kurang pasti. Tapi dia kembali kepada apa yang ditanyakan lah, tentang kaitan antara akhlak dengan iman itu sendiri, kan? Dengan iman itu sendiri, ya. InsyaAllah. Silakan kalau ada teman-teman yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa ni? Zaitun. Tuan Haji Zaitun. Okey. Ada sepotong hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tirmizi berbunyi, maksudnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. So itulah gandingan dia antara iman dan akhlak. Maknanya akhlak itu mencerminkan imannya seseorang lah. Okay. Ada juga antara mutiara hadis, antara mutiara kata yang mengatakan apa yang lahir pada lisan di dalam hatinya. Apa-apa? So itulah dia Ustaz. Maaf, ada yang terputus-putus tadi. Apa yang lahir? Okey. Apa yang lahir pada lisan seseorang itu adalah apa yang sebenarnya adalah cetusan hatinya. So yang tadi hadis tu dapat Ustaz yang riwayat At-Tirmizi. Okay. Hadis riwayat At-Tirmizi tadi ada saya jelas so itu je lah basically. Maknanya akhlak itu cerminan iman seseorang lah. Artinya terkait rapat betul lah iman dengan akhlak seseorang. Okey. Syukran. Okey, saya syukran. Ada yang lain? Okey. Mungkin sebagai sedikit tambahan Tuan Haji Ahmad, kalau kita melihat tak hanya bersandarkan kepada cerita itu tadi saja, kita dapati bahawa saya share ni di mana baru-baru ni lah, ini pun dalam bentuk online asal perkataan akhlak tu kalau kita perhatikan daripada perkataan khalq, kha lam qaf, bermakna khalq itu begitulah Allah ciptakan. Macam contohnya, ini contoh pun saya berikan dalam tazkirah online Maulid Masjid mana khalq ini adalah dah memang begitu. Macam contoh yang saya berikan tu adalah contoh je. Tak betul tak tidak. Kalau Allah dah ciptakan yang seekor kambing itu dia makan rumput, dia tak boleh makan lalang, dia tetap akan makan rumput, dia tak boleh makan lalang. Sebab itulah penciptaannya diciptakan begitu dan itulah akhlaknya.
So jadi perkataan akhlak ini maknanya yang kalau yang menyalahi sesuatu yang semula jadi. Macam tadi kalau contoh yang cerita tadi, kalau sendiri dah buat salah, buat pengakuan lah. Barang tu yang diambil, kembalikanlah. Tak jadi salah kalau memohon maaf dan tak menjadi sesuatu yang aib kalau meminta maaf. Tapi dengan menuduh sehingga orang lain, membuat sesuatu sehingga orang lain tertuduh untuk lepaskan diri, itu bukan akhlak. Jadi bila tadi soal iman ditanyakan, sedikit tambahan daripada hadis ahasinukum akhlaqa tu, orang yang terbaik akhlaknya tu adalah akhlak dah memang macam tu. Jadi kalau iman itu adalah dasarnya, maka apa-apa yang menjadi cabangnya, apa-apa yang terkeluar daripadanya, itulah termasuklah pantulan-pantulan akhlak yang dinamakan akhlak itu sendiri. Jadi sudah semestinya, sudah setentunya malah iman akan melahirkan itu yang tadi kita gunakan perkataan sikap, attitude. Itulah akhlak. Itulah akhlaknya. Dah menjadi gaya dan cara dia. Sebab itulah merupakan penciptaan semula jadi manusia yang sepatutnya begitu. Jadi kesimpulannya Tuan Haji Ahmad dan yang lain juga adalah iman tidak akan melahirkan sesuatu yang menyanggahi akhlak, yang bersalahan dengan akhlak. Tak mungkin. Tak mungkin akan datang seorang tidak beriman, seorang beriman itu sedangkan dia berbohong. Kan? Tak mungkin. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Tuan Jamal InsyaAllah. Okey, ada yang lain insyaAllah yang ingin berkongsi? Tuan Haji Tarikh, SK masih ada ke dah? So kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu insyaAllah. Jam saya cek dah 11.34. InsyaAllah kita boleh berhentilah kalau sekiranya tak ada apa-apa lagi yang ingin diperkongsikan. InsyaAllah kita jadualnya minggu hadapan kita akan masih lagi membincangkan bahagian yang ayat ketiga surah Al-Asr ini, namun pada dua potongan yang terakhir. Wa tawassaw bil haqq. Naam. Tadi. Oh ada masih. Ini nak tanya tentang amal soleh. Ini amal. Amal kan daya kita punya usaha kita, daya ke usaha kita ni. Ini sangkut pada bersangkutan dengan amal soleh ni, dia kaitan ibadah umum pun termasuk kan? Soleh juga. Ya, yeah, betul. Semua rangkum. Ya. Yeah. Kerja amal soleh, GrabFood jalan pusing satu dunia. Asalkan yang ini ya, tidak itu menepati syariat, ikhlas dan sebagainya. Yang tadi itulah, insyaAllah. Kalau dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab, ikhlas, cari rezeki, umpamanya kan. Kemudian Grab ni pula tidak stuck, bukan asal apa saja aku Grab. So hantar wine ke umpamanya lah kan.
deliver wine ke apa ke dan sebagainya, semua dia yalah dia ikut ini semua, tidak melanggar syariat dan sebagainya, maka ini ibadah umum, maka umum. Itu juga dikatakan amal soleh lah, insyaAllah. Soleh. InsyaAllah. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau akhlak dengan iman ni itu berganding Ustaz ya? Benar. Macam contoh tadi lah yang ditanyakan oleh Tuan Haji Ahmad tadi. Pasal akhlak ni dia kemuncak lah. Dia insya-Allah nanti akan kita lihat dalam bab watawasau bis sabr ini, dia adalah satu kemestian, bukan satu option yang kita pilih. Nak begini, aku nak bohong atau aku nak jujur. Contoh. Tak, dia bukan benda yang optional yang ada kita boleh pilih yang ini ke yang itu. Tak. Dia adalah satu benda yang kemestian, yang mesti. Itulah sebab dia semula jadi kita apa? Ya. Khalq itu sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah. Ada soalan Ustaz? Soalan. Okey. Ya. Soalannya ada orang dia suka cakap hati mau baik ber. Okey. So dia kata aku kadang cakap je mulut aku je jahat tapi sebenarnya hati aku tu baik. Macam mana Ustaz? Ya. Syukran. Okey, boleh maaf ini bahasa kasar sikit lah boleh spark dia tak? Spark umpamanya lah kan. Boleh sepak dia tak? Kita sepak dia kan, macam ada seorang ulama tu kan, dia katakan aku sepak kau. Dia tanyakan tentang apa syaitan ni daripada api, lalu dibakar api, mana dia rasa panas kan? Dia sekarang aku sepak kau ni, sakit tak? Sebab muka kau daripada tanah, daging ni, aku pun tangan pun daging juga. Kau rasa sakit tak? Kan? So bila kita sepak dia, umpama tak contoh je lah, jangan buat lah, tapi kita sepak dia, kita katakan aku sepak kau ni adalah untuk tujuan nak mengingatkan kau. Tujuan aku baik apa? Tapi aku sepak kau. Kau rasa sakit tak? Umpamanya lah. So begitulah. Tujuan, niat, hati mau baik ber dan sebagainya, dia tak boleh terhenti kat situ aja. Tak dikatakan pokok kalau cuma hanya akar saja. Macam contoh tadi kan. Dia mesti ada merangkumi batang pokok tu sendiri, dahannya. Kalau pokok itu perlu ada daun dan sebagainya, ranting-rantingnya. Ini semua baru dikatakan sebatang pohon. Jadi tak boleh hanya setakat dalam hati aja. Dalam hati je. Dan hadis daripada cikgu besar kita, akhlak adalah bukti keimanan. Setelah InsyaAllah. Boleh Puan Hajar Zaitun? Memang boleh lah. Pasal kita tak boleh judge daripada dalam kan. Kita boleh judge dia punya mulut tu, boleh sepak kan. Kau madang je SK nak sepak-sepak. Dalam tak boleh judge, tak tahu, Allah je nilai. Tapi yang mulut luar tu boleh sepak. Boleh sepak, boleh tumbuk. Itulah. Ada soalan untuk SK ya? Tapi yang luar tu daripada dalam. Kan dalam tu bawa keluar. Betul. Saya fikir akhlak itu common term
Muslim, non-Muslim. Yes. Kalau berakhlak baik dijunjung. Tapi iman tu terkhas untuk orang yang beriman. Muslim. So there's a difference between akhlak and iman. So akhlak can be a Muslim or non-Muslim, maintain the akhlak. But iman, I think, especially for those Muslims. Yes, agreed. Cuma itulah yang akhirnya membezakan adalah buat baiknya orang-orang Muslim kerana dasar imannya, maka itu ganjarannya dunia dan akhirat. Dan yang non-Muslim, Allah berikan kebaikan tu di dunia je. Yes, agreed Haji Farouk. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, ada yang lain insyaAllah? Jika tak ada lagi, tolong. Ya? Tak ada. Tak ada ya? Okey. InsyaAllah. Tolong jangan sepak-sepak lah. Ini contoh aja tadi diberikan. Kita terima kasih semua di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian sedikit ni ialah walaupun ada benda-benda yang kita dah tahu pun bukan tujuan untuk pengetahuan saja, tapi biarlah pengetahuan itu kita dah maklum menjadi sesuatu ainul yakin selain daripada ilmu yakin, yang mana insya-Allah akan menjadi hakul yakin dalam pengamalan kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama-sama dan sokongan yang diberikan. Kita akhiri insya-Allah dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung bahagian yang terakhir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi